Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat, alhamdulillah. Saya rasa saya pernah datang kat sini rasanya setahun lebih ada ke 2 tahun. Oh, ni kali ketiga. Saya pun lupa no? Alhamdulillah, kali ketiga kita berjumpa semula. Dan sedikit makluman tentang diri saya. Saya Zamri Vinod, merupakan CEO kepada One Center Malaysia. Kepada yang mungkin kalau tak tahu, One Center Malaysia ini merupakan sebuah agensi di bawah Majlis Agama Islam dan juga Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, yang mana ditubuhkan khas untuk buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam dan juga menguruskan ataupun membantu untuk mengendalikan masalah-masalah yang berkaitan dengan saudara baru. So itu penubuhan. Masjid ni sebenarnya ada sedikit sentimen dengan diri saya ni. Sebab bapa mertua saya karya sini. Kalau ada yang kenal lah, Cik Udin. So dia mana? Tengah masak lah. Dengar dia masak ini sedap lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang saya percaya yang sangat penting, tentang pemikiran songsang. Kalau kita lihat ancaman-ancaman Islam pada peringkat awal dahulu dan sebagainya, kita ada ancaman dari sudut agama-agama lain. Dan sebelum itu kalau kita lihat ancaman yang Islam itu dapat dari peringkat awal, kalau kita lihat mula-mula selepas daripada Rasulullah SAW dan sebagainya, dan kemudian bermulanya colonization. Mereka melakukan penjajahan, mereka jajah negara-negara Islam, mereka ambil minyak, harta, benda dan sebagainya apa yang ada pada kita di peringkat awal, dan kemudian mereka pecah-pecahkan kita menjadi satu-satu negara yang akhirnya kita berpecah pada hari ini. Namun hari ini kalau kita lihat, sudah tidak lagi orang dia nak ancam kita melalui penjajahan dan sebagainya. Penjajahan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi hari ini ada satu bentuk penjajahan yang baru, iaitu mereka tak jajah negara kita, mereka tak jajah duit kita, harta kita dan sebagainya, tetapi tanpa kita sedar mereka jajah pemikiran kita melalui ideologi dan falsafah baru yang kita mungkin nampak macam falsafah ni bagus ni, ideologi ni bagus dan sebagainya, tetapi akhirnya ideologi itu memberi kesan kepada agama itu sendiri. Dan akhirnya apa yang berlaku, kita sebagai umat Islam, nama kita Islam, kita sembahyang, kita lakukan amalan-amalan di dalam agama Islam, kita meraihkan Aidilfitri, Aidil Adha dan sebagainya, tetapi fizikal kita Islam, malangnya otak kita dah jadi macam otak orang bukan Islam. Ini akibat daripada ancaman-ancaman ideologi ini. Ada banyak perkara yang saya nak ceritakan. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang ancaman ideologi dan pemikiran ini, dia sungguh besar. Mungkin kita perlukan seminggu untuk kita kupas satu demi satu. Tetapi saya mungkin akan cerita sedikit saja supaya kita faham apa dia sebenarnya masalah daripada ideologi ini. Kalau kita lihat dalam peradaban dunia ini, di peringkat awal berlakunya Renaissance ataupun Renaissance di Eropah. Dan ketika itu disebabkan yang memerintah ketika itu adalah pemerintah-pemerintah agama di kalangan orang-orang Kristian, pemerintah agamawan Kristian. Mereka telah membuat pelbagai onar dan sebagainya. Mereka membunuh orang atas nama agama, dan kemudian mereka juga turut membunuh orang-orang intelek ketika itu.
yang mana mengeluarkan perkara-perkara yang bagi mereka dia bertentangan dengan pandangan gereja-gereja, menyebabkan mereka-mereka itu telah pun dibunuh. Dan akhirnya timbul satu golongan yang membawa fahaman-fahaman, yang mana fahaman itu timbul untuk menangkis golongan-golongan agamawan Kristian tadi. Tetapi malangnya hari ini fahaman-fahaman ini turut dibawa, dan kemudian orang gunakan fahaman ini untuk menentang fahaman yang dah sedia ada di dalam agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, kalau nak cerita tentang mungkin kita semua pernah dengar tentang liberalism ataupun liberal itu sendiri, dan kita tahu bapa kepada liberal ini adalah John Locke, seperti mana yang saya kata daripada Eropah. Dan dia telah mewujudkan fahaman ini. Antaranya melalui liberal ini dia telah pun membawa beberapa fahaman-fahaman lain, antaranya seperti sekularisme dan sebagainya, sebab dia rasa ada ancaman apabila orang-orang agamawan Kristian mereka memerintah ketika itu, dan mengakibatkan berlakunya pada fahaman mereka berlakunya banyak kezaliman-kezaliman, dan akhirnya mereka decide untuk membawa satu fahaman sekularisme, iaitu untuk memisahkan agama daripada kehidupan, ataupun dengan cara yang lebih mudah memisahkan agama dari pentadbiran ataupun sistem politik. Hari ini kalau kita lihat, ada ramai di kalangan orang-orang kita, hatta di kalangan orang-orang Islam sendiri pun, mereka merasakan seharusnya pentadbiran itu, pentadbiran sesebuah negara harus dipisahkan dengan agama dan sebagainya. Dia ada problem dekat sini. Problem dia, tuan-tuan, kita tahu Islam itu adalah syumul. Aspek Islam itu bukan hanya meliputi soal ibadat, tetapi dia juga meliputi soal kehidupan, dia juga meliputi soal sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Hatta Islam itu sendiri merupakan satu solusi kepada kehidupan manusia. Apabila kita fikir ada satu benda lain yang lebih bagus yang boleh digantikan dengan ideologi-ideologi yang sedia ada di dalam Islam itu, kita nak gantikan dengan ideologi-ideologi luar, maka akan menyebabkan berlakunya pelbagai masalah. Seperti yang kita lihat pada hari ini, kita tahu Islam itu merupakan satu cara hidup. Bila kita kata Islam itu adalah cara hidup, di dalam Islam itu juga meliputi semua aspek termasuk politik itu sendiri. Hari ini bukannya saya datang saya nak cerita pasal politik, tuan-tuan, tetapi saya nak cerita apa dia kesan daripada pemikiran-pemikiran songsang ini menyebabkan, dan kemudian saya akan sentuh juga beberapa perkara yang mana mungkin kita akan fikir yang kita ni mungkin golongan-golongan yang selalu pergi ke masjid, yang selalu pergi kuliah, kadang-kadang kita pun terkesan dengan pemikiran-pemikiran itu tanpa kita sedar sebenarnya. So dia ada pelbagai ancaman, antaranya liberalism, dia ada secularism. Okey, liberal kalau kita nak faham liberal secara mudah, liberal itu kita boleh faham sebagai bebas. Mereka mahukan kebebasan, dan dia bermula daripada pembebasan itu sendiri. Masalah dia, dalam Islam tidak ada masalah untuk bebas. Islam beri tak kebebasan kepada kita? Islam beri tak, tuan-tuan? Islam beri. Namun kebebasan yang Islam berikan kepada itu di dalam ruang lingkup Quran dan Sunnah. Itu adalah kebebasan yang diberikan kepada orang Islam. Masalah dengan liberal ini, bila mana mereka cuba untuk membawa dan mereka mengetengahkan satu kebebasan yang mana mereka mengeluarkan agama itu dan membentuk satu sistem pembebasan mereka sendiri, disebabkan sekularisme dan sebagainya. Hasil daripada liberal itu juga, maka telah wujudnya sekularisme, telah wujudnya golongan-golongan LGBT, telah wujudnya fahaman feminisme, dan mungkin saya akan sentuh sedikit demi sedikit tentang fahaman-fahaman ini. Dan kalau kita lihat dekat Malaysia ini, bukan hanya sekular itu mereka nak pisahkan pentadbiran kenegaraan itu dengan kehidupan, dan mereka tak mau agama itu
dijadikan satu kayu pengukur di dalam pentadbiran. Masalah dia tuan-tuan, kita akan hadapi masalah apabila ada pentadbiran yang mereka cuba bawa pentadbiran yang begitu rupa, disebabkan di dalam agama Islam kita tahu dia bukan hanya meliputi aspek kehidupan, aspek ibadat sahaja, tetapi ia juga turut meliputi aspek kehidupan dan juga sosial itu sendiri. Kemudian datangnya pemikiran feminis. Feminis ini tuan-tuan, mereka datang, yang pertama sekali mereka nak bawa hak sama rata di antara lelaki dan juga wanita, dan mereka rasa tidak ada beza antara lelaki dan wanita, dan mereka nak bawa hak kesamarataan. Isunya di sini tuan-tuan, saya nak tanya sikit, asyik saya je duk cerita, kita bincang sikit boleh no? Antara lelaki dengan perempuan, pada fahaman tuan-tuan, siapakah yang menduduki kedudukan yang tertinggi? Lelaki ke perempuan? Perempuan? Lelaki? Okey, sebab apa lelaki lebih tinggi kedudukan dia? Okey. Okey, kenapa perempuan tadi? Okey, sebab dalam Quran, menurutnya dalam Quran ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah untuk wanita kan? Ada surah untuk lelaki? Ada? Tak ada lah. Okey. Okey, it's very good. Dia bukan isunya saya nak bincang siapa betul siapa salah. Tetapi dia begini. Lelaki dan perempuan, mereka berada di kalau kita kata darjat, mereka berada di darjat yang sama. Lelaki dan perempuan diorang sama, tetapi mereka menjadi tinggi dan rendah apabila menduduki tempat yang berbeza. Seorang wanita apabila dia memegang status sebagai ibu, dia lebih tinggi daripada seorang lelaki, walaupun lelaki itu adalah pemimpin negara ataupun dia presiden ke siapa sahaja dia. Wanita itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lelaki itu sebagai seorang ibu. Tetapi wanita yang sama sebagai ibu itu, apabila dia berhadapan dengan suami dia, kedudukan dia lebih rendah daripada suami dia. Sama tak tuan-tuan? Sama kan? Ada tempat wanita tinggi, lelaki rendah. Ada tempat lelaki tinggi, wanita rendah. Masalah dia apabila golongan-golongan feminisme ini, mereka nak letakkan lelaki dengan perempuan dia sama di semua tempat. Itu jadi problem. Tengok, lelaki ini adalah kawam bagi wanita. Kita sepatutnya apa orang panggil, kawam, pelindung. Kita lelaki adalah pelindung kepada wanita. Tetapi wanita-wanita zaman sekarang ada di kalangan mereka yang mereka merasakan mereka tak perlukan perlindungan. Dia dah ada semua benda dan mereka rasa mereka adalah sama seperti lelaki. Nescaya wanita itu tak boleh jadi sama macam lelaki. Golongan yang sama, mereka memperjuangkan certain perkara yang mungkin mereka rasa akan menguntungkan mereka, tetapi mereka berdiam diri di dalam perkara-perkara lain yang sepatutnya kalau mereka perjuangkan hak sama rata, sepatutnya mereka samakan juga dalam semua perkara. Sebagai contoh, orang yang sama, mereka memperjuangkan di dalam sistem kekeluargaan itu, mereka nak wanita dengan laki ada sama pilihan. So kalau perempuan dia kena masak, laki pun kena jugalah masak. So dia tidak ada soal ada kerja untuk wanita, masak, mencuci dan sebagainya. Kerja itu secara amnya perlu dilakukan secara bersama, sebab mereka adalah sama. Apakah kita sama tuan-tuan? Okey, bila cerita pasal sama, bila kita cerita pasal ideologi songsang ini, kita juga tak boleh lari daripada menceritakan tentang hak kesamarataan yang mana pelbagai orang hari ini nak cuba bawa, kan?
So dia kata itu adalah adil. Adil tu apa? Adil adalah sama rata. Betul kan? Apakah adil itu sama rata, tuan-tuan? Okey, betul. Okey, adil itu tengok. Fahaman problem dia dekat sini. Adil yang Islam ajar kita lain, adil yang golongan ini ajar orang dia lain. Adil yang mereka ajar disebabkan mereka melihat adil begitulah, mereka nak lelaki dengan wanita itu jadi sama rata. Sebab adil bagi mereka adalah sama rata. Adil di dalam Islam bukan sama rata, tuan-tuan. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh. Kalau ikut golongan-golongan liberal ini, golongan-golongan fahaman feminis, liberal dan sebagainya, kalau kita ada sebiji apple, kita nak bahagikan kepada orang, ada 2 orang, apa yang perlu kita buat? Bagi 2 dan bagi dekat 2 orang tu, betul kan? Betul, itu adil kan? Adil tak? Sekarang ni ada 1 orang, dia buat apa? Ada sebiji apple, lepas tu ada 2 orang, dia nak bahagikan kepada orang tu. So dia potong apple itu 3/4 satu bahagian, dan dia bagi 1/4 kepada seorang lagi. Adil tak yang tu? Adil tak, tuan-tuan? Sekarang ni antara 2 orang, siapa lebih adil? Okey, kalau dalam Islam ada satu lagi aspek yang perlu kita lihat. Apa dia? Kepada siapa kita bagi. Sebagai contoh, kalau ada seorang baby, budak-budak yang masih kecil dengan 1 orang dewasa, apakah kita akan bahagikan buah itu separuh? Kenapa tidak? Baby tu tak larat makan separuh buah tu. Faham tak? So kita bagi kepada baby sekadar apa yang dia perlu. Dan kemudian seorang lagi tu kalau dia dewasa, kita tahu dia boleh habiskan 3/4, kita bagi dia 3/4. Itu adil dalam Islam. Tapi kalau ikut adil orang-orang golongan ini, kalau baby tu kita bagi separuh, kalau dia tak boleh makan, lepas tu sumbat juga dalam mulut dia, bagi juga habis separuh, baru jadi adil. Tuan-tuan faham tak? So adil di dalam Islam ini dia bukannya sama rata. Tidak pernah mengatakan adil di dalam Islam itu adalah sama rata, tidak. Sama juga, tuan-tuan, kalau ada 1 orang kahwin, katalah kalau dia ada 2 orang isteri. Isteri pertama dia bagi 2,000 sebulan, isteri kedua dia bagi 1,000. Yang kita pula bila dengar dia bagi 1,000 dekat engkau, tak adil betul lah, mana boleh. Dia mestilah kena sama. Dia kalau isteri pertama dapat 2,000, isteri kedua pun kena dapatlah 2,000. Tu adil ke? Dan bila kita tanya dengan dia, kenapa kau bagi dia 2,000? Kalau dia tanya, tak apalah. Kebanyakannya tak tanya, terus buat kesimpulan laki ini tak adil. Lepas tu bagi tahu pula ada akhirat nanti bahu bengkok sebelah. Sebab tu ada elemen lain yang perlu kita lihat. Mungkin dia bagi dekat isteri pertama 2,000 sebab anak ada 5 orang. Dia bagi dekat isteri kedua 1,000 sebab tak ada anak ataupun anak seorang. Jadi dia adil tak, tuan-tuan? Dia adil tak? Dia adil. So pandangan Islam itu melihat juga keperluan orang itu, melihat situasi dan juga keadaan di dalam kita nak berikan sesuatu perkara maupun kita nak berlaku adil tadi. Tetapi dalam soal feminisme ini mereka tidak melihat perkara itu. Di dalam Islam melihat kepakaran yang ada pada wanita diletakkan pada tempat wanita itu. Kepakaran yang ada pada lelaki maka diserahkan tugas-tugas itu kepada lelaki. Siapakah yang ditugaskan untuk memimpin, tuan-tuan? Lelaki ditugaskan untuk memimpin. Tapi masalah dia hari ini ada di kalangan wanita-wanita, mereka rasa kenapa lelaki je nak memimpin, kami pun nak memimpin. So apa jadi? Rosak rumah tangga. Kenapa rosak rumah tangga, tuan-tuan?
Cuba bayangkan kalau satu kapal ada 2 orang nakhoda. Seorang kata nak pergi kanan, seorang kata nak pergi kiri. Boleh tak satu kereta 2 orang driver bawa sama-sama? Steering letak kat tengah-tengah, seorang lelaki pegang belah sana, yang isteri dia pegang belah sini, bawa sama-sama. Adil mah? So adil di dalam Islam itu bukanlah adil seperti mana yang mereka ketengahkan kepada kita, dan perkara itu yang diajar kepada kita sehingga cara kita melihat keseluruhan perkara itu pun menjadi songsang. Ada banyak lagi perkara kalau kita nak sebut tentang feminisme itu sendiri. Orang yang sama yang memperjuangkan kononnya nak hak sama rata di dalam rumah tangga dan sebagainya, tetapi mereka bila datang kepada lomba lari dan sebagainya, mereka tak mau pula minta hak sama rata. Pergilah lari bersama dengan laki, tengok siapa menang. Pergilah gusti dengan laki kalau sama rata. Kenapa bila datang kepada bab gusti tak mau, bila datang kepada bab hatta bila pergi perang pun, kalau kata dua-dua laki dan perempuan itu sama, pergilah perang. Tetapi tugas perang itu, tugas untuk menjadi warrior, pahlawan itu tugas siapa tuan-tuan? Tugas lelaki. Tetapi adakah dia bermaksud lelaki dia tak boleh masak dekat rumah? Boleh tak lelaki masak? Kalau lelaki masak, adakah bermaksud dia jadi perempuan? Tak. Tetapi kita kena tahu dekat mana kita nak balancekan perkara itu. Saya bukan cerita pasal perkara ini saja, saya cerita pasal pemikiran songsang ni tuan-tuan. Saya nak ingatkan, saya cuma nak kongsi satu perkara. Ketika saya pergi kursus kahwin, ada di satu negeri lah, saya pernah pergi kursus kahwin 2 kali. Bila saya pergi, kali pertama tu saya pergi sebab memang wajib pergi. Kali kedua saya sajalah nak pergi dengar. So masa saya pergi dengar tu, saya ada terdengar perbualan ada ustaz dia sampaikan. Kemudian dia kata sebenarnya kerja memasak ni adalah kerja lelaki. Kerja basuh baju ni adalah kerja lelaki. Saya tanya dengan saya ni tak boleh duduk diam-diam tuan-tuan. Walaupun saya pergi sana sebagai peserta, saya jadi macam biar betul ni. Lepas tu saya tanyalah dengan ustaz tu balik. Saya kata, ustaz, ini masa peringkat awal-awal bila saya masuk Islam, saya tengah belajar Islam dan sebagainya. Saya tanya dengan ustaz tu, ustaz, kenapa pula ada kerja lelaki? Sebab dia kata, sebab Nabi ada tak tolong isteri memasak? Ada tak tuan-tuan? Ada. Nabi jahit tak baju dia sendiri? Jahit. So dia kata disebabkan itu, dan dia kata adalah tugas lelaki untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Saya kata, kalau kata tugas lelaki menyediakan makanan, saya setuju. Memang betul lah, lelaki kena sediakan makanan, kena sediakan keperluan dan sebagainya. Saya kata kalau kata memasak itu adalah kerja lelaki, saya kata saya disagree. Lepas tu dia kata, oh tak, sebab Nabi pun ada tolong masak. Saya kata kita kena tahu Nabi tolong, ada perkataan dekat situ, apa dia? Tolong. Bila kita tolong kerja orang ke, ataupun atas nama tolong kita buat kerja kita? Tuan-tuan faham tak soalan saya? Apabila Nabi tolong, maksud dia apa? Maksud dia itu kerja orang lain, kita pi tolong. Pernah tak kita kerja dekat satu, katalah kita kerja sebagai pump attendant dekat stesen minyak. Kita memang kerja apa? Kerja pump lah. Boleh tak kita kata lepas tu, oh sebenarnya apa kerja kau? Kerja aku tolong orang pump minyak. Ni itu bukan kerja hang tolong, itu memang hampir yang kerja hang dibayar untuk yang tu. Betul tak? So apabila Nabi tolong, maksud dia apa? Itu kerja istrinya, tetapi dia bantu. Sebab tu ada perkataan tolong dan bantu. Okay, sekarang problem dia, ada salah tak lelaki bantu isteri dia? Baguslah bantu. Kena bantu tak tuan-tuan?
kena bantu. Tapi boleh tak paksa orang untuk membantu? Boleh tak? Nama pun tolong, apa nak paksa? Suka hati dia lah. Dia nak bantu ataupun tak mau bantu. Kalau dia bantu dapat tak pahala? Kalau dia tak bantu dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Tapi kenapa ada satu golongan ini mereka nak paksa semua orang mesti wajib bantu, seolah-olah dia jadi macam wajib. Hatta memisahkan kerja itu jadikan dia bahagikan dua. Oh, ini kerja lelaki kena bersama. Nasib baik tuan-tuan, beranak tu lelaki tak boleh nak beranak. Kalau tak mereka paksa kita musuh beranak juga. Satu anak kau beranak, satu anak aku beranak. Dia wujud daripada pemikiran apa? Pemikiran kerana tak faham apa konsep adil di dalam Islam tadi. Sama juga lelaki. Dia bukan isu berkaitan dengan perempuan je. Lelaki pada hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, mereka lebih gemar duduk di rumah, suruh bini pula pergi kerja. Ada ke tak ada? Siap buat filem lagi, Mr. apa? Mr. Mama, Mr. Papa kan Mr. Mama? Hah? Saya dah lupa. Saya pernah tengok ada sekali dekat rumah saya tengok filem tu, wife saya tengah tonton, lepas tu saya tolonglah tutuplah TV ni. Sebab dia bermula dengan pemikiran-pemikiran begitu. Hari ini ramai di kalangan mereka dan mereka bangga tuan-tuan sebab dia rasa dia lelaki gentleman. Ada di kalangan wanita-wanita pula mereka merasakan apa dia lelaki gentleman? Lelaki gentleman adalah yang buat kerja perempuan. Lelaki gentleman tuan-tuan bukannya tukang ambil beg bini, handbag. Bini pergi mana tolong apa? Tolong angkut dia punya, macam dia tak ada tangan. Kalau nak tolong ambil boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu budaya. Ni lelaki punya tanggungjawab ni ada lagi besar punya tanggungjawab yang perlu kita buat ni. Bukan sekadar ambil beg itu saja. Namun saya nak bagi tahu juga, ambil beg isteri tak bermaksud dia salah. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu, tugas lelaki bukan sekadar ambil beg isteri. Lelaki bukan hanya dipertanggungjawabkan atas keluarga dia, hatta lelaki juga dipertanggungjawabkan ke atas masyarakat tuan-tuan. Sebab itu tugas, hatta tugas dakwah itu pun diberikan kepada lelaki. Nabi-nabi pun diangkat dari kalangan lelaki. Kerana apa? Kerana tugas memerintah, tugas sosial, tugas kemasyarakatan itu terletak kepada lelaki. Tetapi sistem feminisme ini menyebabkan lelaki dia degrade dia punya tugas dia, hanya letak sekadar sama tugas seperti wanita di rumah tangga. Dan wanita-wanita ini pula kononnya mereka nak angkat mereka untuk ambil alih tugas lelaki. Kehidupan jadi songsang tak tuan-tuan? Jadi songsang ke tak? Songsang. Jadi pening. Keputusan dalam keluarga ini siapa yang sepatutnya lakukan? Lelaki atau wanita? Suami atau isteri? Hah? Okey. Keputusan lelaki yang buat. Tetapi boleh tak dia musyawarah dengan isteri dia? Nabi bermusyawarah tak dengan isteri dia? Boleh tak kita ambil juga pandangan isteri kita? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang menjadi isunya, apabila wanita mereka rasa mereka pun boleh buat keputusan dia sendiri dengan mengenepikan suami. Dan bila kita tanya dengan mereka kenapa begitu, oh tak, sekarang ni lelaki dia tak produktif. Saya setuju. Tidak ada apa? Tidak ada. Dan bila saya cerita tentang feminisme ini tuan-tuan, tidak bermaksud masalah itu dengan wanita saja. Masalah juga turut ada dengan lelaki. Kenapa dia jadi begitu? Sebab lelaki dia tak jadi laki. Lelaki sibuk nak jadi macam perempuan. Cakap lelaki tapi tak ada berani. Cakap lelaki, tengok lipas dia
Dia lari, panggil bini, tolong kutip. Kalau dengan lipas pun takut, macam mana nak melindungi wanita? Dekat universiti tuan-tuan, kalau kita lihat hari ini, majoritinya lelaki ke perempuan? Perempuan. Sebab apa? Kesedaran itu ada dekat perempuan, kesedaran yang sama tak ada dekat lelaki. Lelaki hari ini jadi apa tuan-tuan? Kebanyakan mereka dekat mana? Bengkel motosikal, nak repair motor sebab nak pergi merempit. Kan? Kat mana lagi? Kat pusat serenti. Sebab apa? Sibuk dengan hisap. Dah ada masalah tuan-tuan. Semua masalah ini dia bermula daripada mana tuan-tuan? Cara, kalau kita lihat cara datuk moyang kita dulu, mereka didik anak-anak mereka sangat berbeza dengan cara hari ini anak-anak dididik tuan-tuan. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita pada hari ini adalah pendidikan yang sama kepada lelaki dan juga wanita. Menyebabkan mereka rasa tanggungjawab itu adalah sama. Masa zaman datuk moyang kita, ada benda yang mereka akan ajar lelaki lebih, ada benda yang mereka akan ajar wanita lebih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dia tahu ini ada tugas lelaki apa semua, hang kena exile dalam benda-benda ini, dan kepada wanita dia akan ajar juga ini kerja-kerja you semua dan you kena exile dalam benda ini. Hari ini berapa ramai wanita tuan-tuan dah umur 30 tahun, 30 lebih, masak pun tak tahu. Zaman itu tak sampai umur 10 tahun dah boleh masak. Dan kita pun buat apa tuan-tuan? Kita hari ni hantar anak-anak kita pergi sekolah. Betul tak? Dekat sekolah dia ajar apa? Dia ajar benda yang sama kepada dua-dua orang. Penekanan kepada lelaki itu untuk bagi tahu dekat dia, besok kalau dah kahwin, dah ada keluarga dan sebagainya, kamu yang kena memimpin keluarga itu sudah elak. Sudah hilang. Hatta wanita pun dia fikir apa? Tak apalah kalau dia tak boleh cari makan, aku cari makan. Dan kebanyakannya wanita sebab dia belajar lagi tinggi, gaji dia lagi besar. Dan bila gaji dia lagi besar, balik rumah, laki tak boleh nak cakap tak boleh nak cakap banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia harap duit dekat bini. Ini problem dengan laki. Tuan-tuan, saya bagi tahu kepada yang dah kahwin, siapa saja dah kahwin, jangan harap duit isteri. Isteri kita kalau dia kerja ke apa sekalipun, dia perlu makan hasil dari duit yang kita beri, yang kita bagi dekat dia. Sepatutnya dia begitu. Ini sedikit saja saya cerita tentang feminism tuan-tuan. Ada banyak lagi kalau kita nak cerita pada hari ini, hasil daripada semua perkara-perkara yang berlaku ini. Hatta kalau kita lihat juga, saya secara peribadi, hasil daripada liberal ini, maka datangnya satu golongan yang mengangkat demokrasi itu. Apa dia demokrasi tuan-tuan? Demokrasi adalah kuasa memilih itu diberikan kepada majority. Betul ke tak? Bagus tak tuan-tuan sistem ini? Ni kita boleh cakap terus terang tak ni? Saya agree. Okey, soal kita tidak ada pilihan lain, itu soal lain. Boleh faham tak tuan-tuan? Sekarang kita tidak ada pilihan lain, it's okay, dan sebagainya. Walaupun ada demokrasi itu, kita cuba, sebab itu di dalam demokrasi kita tak boleh nak lari daripada demokrasi. Tetapi apa yang kita boleh buat,
kita boleh tentukan apa-apa yang kita fikir dalam skala demokrasi itu dengan berlandaskan Quran dan Sunnah. Sebab sebagai seorang Islam, kita perlu faham kita punya tunjang utama kita yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kuasa untuk menentukan mana yang betul dan mana yang salah adalah dekat Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan hadis. Melalui fahaman-fahaman ini menyebabkan pada hari ini kuasa untuk menentukan itu telah pergi kepada golongan majoriti. Kalau majoritinya diberikan fahaman tentang LGBT, jadi apa? Gay, lesbian, bahasa mudahnya pondan. Tuan-tuan faham tak? Orang-orang yang jadi begini, kalau ramai di kalangan mereka yang menjadi wakil rakyat besok diorang akan ascensionkan, semua setuju tak LGBT, semua setuju. Apa jadi dengan kita? Sebab apa tuan-tuan? Sebab izah daripada pemikiran, izah kita itu terhadap Al-Quran itu sendiri sudah hilang. Kalau dulu, apakah yang akan menentukan semua perkara itu? Pemimpin, dia akan melihat apa untuk menentukan sesuatu perkara itu? Akan melihat Quran dan Sunnah. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk manusia itu, sebab dia adalah pencipta. Kalau saya cipta satu TV, sayalah yang akan tahu apa yang terbaik untuk TV itu. So saya akan buatlah satu buku manual. TV ni kena switch dia macam ni, yang ni kena buat macam ni, jangan celup dalam air. Tuan-tuan faham tak? Sebab saya yang cipta TV. Sekarang Allah Subhanahu wa taala cipta manusia dan Allah berikan Quran kepada kita bersama dengan guideline dia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Masalah dia bila manusia dia mula fikir dia lagi pandai daripada Tuhan. Dan dia sendiri pula nak tentukan apa yang baik untuk dia dan apa yang buruk untuk dia. So menyebabkan jadi problem. Kalau dia tentukan macam tu pun tak apa. Dia guna pula kaedah yang ni, tengok majoriti cakap apa. Kalau majoriti samdul, habis tuan-tuan dapat semua keputusan samdul. Betul ke tak? Tengok, kebenaran tuan-tuan, kebenaran tidak tertakluk kepada majoriti. Kalau di suatu tempat majoritinya mereka menyembah berhala, adakah bermaksud menyembah berhala itu akan jadi betul? Sampai kiamat pun dia tetap takkan jadi betul tuan-tuan. Sebab yang menentukan sama ada perkara itu betul, salah, boleh dibuat atau tak boleh dibuat adalah guideline dan kaedah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Rasulnya. Besok saya bagi tahu dengan tuan-tuan problem yang kita akan hadapi. Saya tak tahu apa solution kepada perkara ini, saya tak tahu, tapi saya nak bagi problem statement dulu. Kalau kita biarkan keadaan begini tuan-tuan, perkara ini akan menyebabkan ramai orang di luar sana yang nak bawa masuk fahaman-fahaman lain. Dia akan ubah semua perkara, sebab perkara ni diubah daripada bawah, daripada majoriti. So kalau ada orang dia nak bawa fahaman LGBT, dia akan buat apa? Dia akan bagi rakyat semua jadi okey dengan LGBT. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, banyak filem-filem, especially filem barat, hatta filem barat, baik filem Tamil pun tuan-tuan, kalau kita tengok banyak filem-filem yang baru ni, dia akan ada ikon LGBT dekat situ. Tengok filem tu, tiba-tiba tengok ada pula kisah pondan. Tiba-tiba tengok ada satu filem Tamil pun sama tuan-tuan. Ada satu filem tu baru ni, dia bercinta dengan perempuan tu kira dia boleh cerita tak ni sikit? Saya kongsi dah sikit. Kan besok timbul pula, oh Zamri ni dia tengok filem Tamil lah.
Dia ada satu tengok apa, saya bukan nak cerita pasal filem tu, tetapi saya nak bagi tahu apa mesej yang mereka sebenarnya nak sampaikan melalui filem-filem begini. Lelaki ni ada satu perempuan pindah mai masuk dekat kampung baru dia. Semua orang pun dosyok tengok wanita ni cun lah konon. So semua nak tackle dengan dia. Tak lelaki ni pun try. Okey, saya pendekkan cerita, try dia dapat. Bila dia dapat, okey, depa pun first date lah. Bila first date lah perempuan tu bagi tahu, sebenarnya aku pondan. Akhirnya lelaki itu pun bersetuju untuk kahwin dengan dia atas dasar kesian, tuan-tuan. Kononnya dia jadi lelaki, perempuan tu, lelaki ni dia jadi perempuan disebabkan dia tidak ada pilihan lain. Kira itu bukan daripada diri dia. Kalau kita nak sentuh tentang LGBT ni, tuan-tuan, kalau seorang lelaki kemudian dia mengaku dan dia buat macam perempuan, apa nama kepada perkara itu? Tipu, tuan-tuan. Tipu ke tak? Dia lelaki, dia kata dia punya jiwa, dalam jiwa dia macam perempuan, dan kemudian dia pun minta, sekarang ada golongan siap minta lagi dekat IC nak tukar jantina jadi perempuan. Besok kalau ada siapa-siapa kahwin, dia dapat barang palsu, tuan-tuan. Kalau jual barangan Nike ke Adidas palsu pun, kalau kena, boleh kena tangkap. Ini dan mereka buat apa? Mereka ketengahkan filem-filem begini. Pada zaman sekarang mereka ketengahkan filem-filem begini, mereka buat rakyat dia jadi norm dulu. Sampai kita bila dengar, kalau dulu kalau kita nampak, kalau masyarakat, kalau 30-40 tahun dahulu kalau nampak pondan, dia macam satu benda yang apa? Pondan tu pun takkan berani keluar macam tu. Daring macam tu. Hari ini pondan dia dengan daring, dia boleh pula kata dia pondan dan sebagainya. Siap dia pula boleh buat undang-undang kepada kita, tak boleh panggil dia pondan, kena panggil apa, transgender, kena panggil itu, kena panggil ini. Minta pula lagi sikit hari mungkin dia akan minta ada pula toilet khas untuk dia. Mereka pula boleh minta semua perkara ini dengan menggunakan elemen apa, tuan-tuan? Elemen buat-buat kesian. Dengan kata sebenarnya mereka ada masalah genetik. Sebab genetik, tuan-tuan tahu tak, saya ada, dalam buku yang saya tulis tu, saya ada cerita pasal perkara ini. Mereka akan gunakan itu sebagai hujah, tetapi mereka takkan bagi tahu apa hasil dapatan daripada kajian tersebut. Tidak ada satu pun kajian yang membuktikan bahawasanya lelaki yang jadi pondan ini mereka sebenarnya ada masalah genetik. Tak ada, tuan-tuan. Semua kajian yang mereka buat itu berakhir dengan failure. Kita berhenti untuk apa? Azan dulu boleh? Sekejap lagi sembang poligami no.
Allah. Kita sambung. Okey, insya-Allah kita sambung sikit pasal LGBT ni. Kepada yang mungkin tak tahu LGBT itu apa. LGBT itu L dia mewakili kepada lesbian, G kepada gay, B kepada bisexual dan T kepada transgender, dan huruf itu tak habis lagi tuan-tuan. Ada pula I kepada query Q kan, Q kepada query. Saya pun tak tahu, depa makin lama makin tambah lagi satu-satu perkataan. Besok saya ingat dia akan ada A sampai ke Z, semua akan ada. Sebab mereka duk berkembang. Hari ini disebabkan mereka menggunakan, bagaimana mereka kembangkan ideologi ini tuan-tuan, dengan menggunakan elemen kesian. Buat kita jadi kesian dengan mereka. Dan mereka play victim card. Mereka buat seolah-olah mereka ini adalah mangsa. Sebenarnya mereka bukan mangsa, mereka adalah pemangsa tuan-tuan, yang bakal merosakkan hidup orang lain. Tengok, kalau ada isu berkaitan dengan LGBT dan sebagainya, kalau ada mereka golongan-golongan yang dah jadi begitu dan sebagainya, kalau kita jadikan perkara itu sebagai satu perkara yang normal di dalam society kita tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Golongan-golongan yang baru yang nak membangun ini, golongan anak muda dan sebagainya, dia pun mula akan rasa, oh sebenarnya kalau aku pun jadi LGBT tak ada masalah, sebab aku teraniaya, aku tersekat di dalam diri. Dia kata dia perempuan, tapi dia tersekat di dalam diri seorang lelaki. So dia tak tahu macam mana nak keluar. Dan akhirnya kalau yang jenis yang dah buat operation apa semua, terus jadi macam perempuan. Sekali katalah kalau ada. Okey, tengok. Kenapa dalam Islam ini tuan-tuan, dia menentang perkara-perkara ini. Dan ada orang pula dia akan hujahkan golongan LGBT ini dengan mengatakan mereka kalau jadi gay ke apa pun, dia laki sama laki, dia buat sama dia tak kacau engkau, apa yang kau punya masalah? Ini hujah-hujah yang mereka guna pakai. Kalau dia jadi LGBT, dia jadi gay ke apa, dia buat sesama dia ada kacau engkau ke? Habis tu kenapa dia tak kacau? Kenapa kita nak kacau dia? Dia ada kacau kita ke tak ada tuan-tuan? Ada ke tak ada? Dan mereka kata itu adalah hak asasi mereka. Tuan-tuan, dalam Islam ada tak hak asasi? Islam jaga tak hak? Jaga tak? Islam jaga. Islam berikan hak kepada wanita, Islam berikan hak kepada lelaki, Islam berikan hak kepada kanak-kanak, Islam berikan hak kepada golongan-golongan yang tertindas dan sebagainya. Tetapi dalam memberikan hak itu, dia bukanlah bermaksud hak individu. Dan Islam juga turut mengiktiraf hak individu, selagi mana hak individu itu tidak mengakibatkan hak kolektif itu terjejas. Sebagai contoh, bila satu orang dia jadi gay dan dia ambil pasangan lelaki, dia kacau orang lain tak tuan-tuan? Dia kacau siapa? Dia kacau wanita lain yang sepatutnya ada hak untuk kahwin lelaki itu. Secara kolektif, Islam hak itu secara kolektif. Dia bukannya hak individu. Memanglah bagi you tak ada problem, bagi saya secara individu saya tak ada problem, tetapi secara bermasyarakat dia ada problem. Kalau semua orang jadi gay macam tu, perempuan yang straight dia nak cari siapa?
Seperti mana seorang lelaki ada hak untuk mengawini seorang wanita, seperti itu juga seorang wanita dia ada hak untuk mengawini lelaki itu. Tetapi jika lelaki itu dia jadi gay, dia menindakkan hak wanita yang sepatutnya boleh kahwin dengan dia. Tuan-tuan faham tak? Sebab itu konsep hak yang diberikan di dalam Islam. Tetapi adakah bermaksud Islam menindakkan hak individu dan sebagainya? Tidak ada masalah. Tetapi dia jadi problem apabila you kata itu hak individu you, tetapi secara kolektif you tengah bagi problem. Dia kata hak dia untuk berpakaian seperti wanita. Tuan-tuan tahu tak, dekat TV arak rokok dia tak bagi promote pun. Betul ke tak? Kalau ada agenda orang isap rokok, dia akan keluar satu, merokok membahayakan kesihatan. Betul ke tak? Boleh tak kilang-kilang rokok atau arak dia buat promosi, buat iklan? Boleh tak tuan-tuan? Tiba-tiba buat poster, tampal sana tampal sini, apa akan berlaku? Dia go against the law. Betul tak? Undang-undang tidak benarkan. Bukan hanya Malaysia, banyak negara-negara dekat luar sana semua tak bagi untuk promote. Sebab apa tak bagi promote tuan-tuan? Sebab promosi ini kepada benda yang tak betul akan menyebabkan orang boleh mula terikut. Sebab itu dalam Islam dia tak bagi hatta mempromosikan LGBT itu pun. Apatah lagi orang berpakaian seperti wanita, jadi macam pondan, duk datang, duk boleh. Dekat Malaysia lagi dahsyat tuan-tuan, siap boleh buat video lah, buat itulah, buat inilah, mengaku dengan bangganya dia adalah seorang pondan. Indirectly dia mempromosikan ke tak? Dah lah buat benda yang songsang, siap boleh pula promote. Kalau kita marah kat dia, kita pula yang dituduh sebagai orang jumut lah konon. Amerika tuan-tuan hari ini, negara barat yang mana kita lihat pada hari ini kononnya mereka memberi kebebasan kepada golongan LGBT dan sebagainya, nak jadi pondan dan sebagainya. 70 tahun dahulu di negara yang sama, kalau ada siapa-siapa jadi pondan tuan-tuan, hukum dia bunuh melalui undang-undang dia. Dan negara yang sama pada hari ini, mereka telah pun hari ini siapa yang menentang mereka, diorang tu kena boikot. Saya punya Facebook ni tuan-tuan, dengan page, dua-dua dah kena remove daripada FB. Satu sebab saya buat posting, banyaklah saya dah buat posting pasal benda-benda ni. Dan last sekali saya ada buat posting pasal pluralisme. Saya tulis, saya kata Islam menentang pluralisme agama. Ini lagi satu ideologi yang mereka bawa, pluralisme. Pluralisme itu apa tuan-tuan? Pluralisme adalah satu fahaman yang mana mereka menyatakan semua agama sebenarnya mencapai kebenaran. Senang nak faham macam ni lah tuan-tuan. Kalau tanya dengan golongan ni, Islam betul tak? Betul. Kristian betul tak? Betul. Hindu betul tak? Betul. Dan dia nak semua orang pun akui kebenaran yang ada pada agama-agama lain. Masalah dia, kita kalau Islam, kalau kita mengakui agama dia agama yang benar, kita dah jadi bukan Islam. Betul ke tak tuan-tuan? Betul ke tak? The moment kita iktiraf agama dia sebagai agama yang benar, kita bukan lagi orang Islam. Sebab apa? Indirectly kita syirik. Dengan mengatakan kononnya Tuhan dia pun betul. Mana boleh macam tu? Tetapi hari ini mereka bawa fahaman ni atas nama apa tuan-tuan? Atas nama kita nakkan keamanan, kita nak kita bersatu padu, kita nak perpaduan. So macam mana kita nak buat perpaduan ni tuan-tuan? Kita tak apalah, you agama you buatlah apa semua dia. Dan problem daripada fahaman ini tuan-tuan, dia memberi masalah kepada dakwah itu sendiri. Hari ini disebabkan elemen-elemen ini tuan-tuan, nak buat dakwah pun jadi susah.
Pemikiran songsang ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka dalam mereka sendiri memperjuangkan sesuatu perkara, tetapi mereka sendiri menentang perkara tersebut. Orang yang sama mengatakan setiap orang ada hak untuk bersuara, orang yang sama juga turut menentang Dr. Zakir Naik daripada bercakap. Mereka yang menentang. Tapi bila dia cakap, dia kata dia ada hak untuk bercakap. Bila kita bercakap, kita punya hak tak ada. Hak hanya untuk dia saja. Orang lain semua tak ada hak. Ini problem dia tuan-tuan. Mereka sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak ikut ideologi yang mereka sendiri bawa. Ini di antara problem. Tengok, apa kesan dia kepada dakwah tuan-tuan apabila telah tengok, especially pluralisme ini. Dan tanpa kita sedar tuan-tuan, ada di kalangan masyarakat kita pun hari ini, bila kita sembang pasal dakwah, mereka hanya akan kata, kita cerita pasal Islam je lah, kita tak payahlah cerita pasal benda lain, pasal orang lain, agama lain, kita tak payahlah cerita. Tuan-tuan, lupakah kita sebagai seorang Islam, kerja kita amar ma'ruf nahi mungkar? Diorang tengah bagi tahu apa? You buat amar ma'ruf saja, nahi mungkar you tolong tutup, bolehkah? Kalau kita nampak ada orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kita perlu membetulkan mereka ataupun tidak tuan-tuan? Perlu ataupun tidak? Untuk kita nak membetulkan dia, pertama sekali kita kena bagi tahu apa? Kita kena bagi tahu apa yang dia buat tu salah. Kalau dia tak rasa benda yang dia buat tu salah, bagaimana dia nak berubah dan dia nak betulkan diri dia tuan-tuan? Takkan kita nak kata, apa yang kau buat ni semua betul, tapi masuk Islam lah. Apa hal dia nak masuk Islam kalau dah dia buat semua benda betul? Sebab itu tuan-tuan, syahadah, hatta kalimah thayyibah itu sendiri, dia bermula dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, dia kalimah penafian dahulu tuan-tuan. Maksud dia apa? Apa yang Islam ajar dekat kita? Barang siapa yang menyembah berhala, barang siapa yang menyembah benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya adalah Tuhan palsu tuan-tuan. Dan sebagai seorang Muslim, kita kena seru orang untuk menyembah Tuhan yang benar. Dan kemudian datang pula golongan bagi tahu, oh kita janganlah cerita benda-benda ni. Sebenarnya cerita benda-benda ni akan mengganggu gugat kita punya perpaduan. Perpaduan apa yang kita nak capai jika kita perlu tukar elemen yang ada dalam agama kita dan kita perlu jadikan diri kita sama macam mereka tuan-tuan. Bagi dia tidak ada masalah. Satu orang yang beragama Kristian, boleh tak dia pergi semayang di di tempat lain? Kalau Katolik tak ada masalah lah. Kalau Protestan biasa depa tak bagi can. Biasanya lah. Satu orang Hindu, boleh tak dia pergi semayang dekat kuil Buddha? Seorang Buddha, boleh tak pergi semayang dekat kuil Hindu? Boleh ke tak? Boleh. Dia boleh lah. Masalah kita tak boleh. Disebabkan dia boleh, dia nak kita pun bolehkan diri kita atas nama perpaduan. Dan ada juga mangkuk ayun tuan-tuan, dia pergi buat benda-benda ni dengan bangganya. Oh, ini akan buat akan create perpaduan dan sebagainya. Dia tak tahu benda yang dia tengah buat tu apa tuan-tuan? Syirik. Dosa nombor satu yang paling teruk dalam agama Islam tuan-tuan. Dan kita hatta akan siap. Kalau kita tengok di media sosial tuan-tuan, pakai macam orang Islam, janggut panjang, pakai serban, nampak macam alim ulama, pergi dekat kuil, dia buat upacara di kuil. Lepas tu ada pula mangkuk-mangkuk di kalangan mereka ni pula hak golongan agak hak yang golongan agamawan daripada belah Sanun tu, depa pula do viralkan benda ni. Wah, nampak tak, ini baru Islam yang betul. Depa ajar kita macam mana nak jadi Islam yang betul, mengikut dia punya pahaman.
hatta hari ini kita nak sebut dekat orang, tuan-tuan, kita apa yang berlaku, tuan-tuan, disebabkan fahaman-fahaman songsang ini semua berleluasa, dia menjadikan hari ini kita hidup di negara yang majoritinya orang Islam, sebuah negara Islam, tapi kita terpaksa kompromis dalam banyak perkara, tuan-tuan, hatta termasuk dalam elemen, dan orang pun akan datang bagi cadangan dekat kita. Kita ni hidup dekat Malaysia, kita ni berbilang kaum. So bila kita berbilang kaum, kita tak bolehlah cerita benda-benda ni. Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, masa tu orang-orang yang ada di Mekah semuanya Islam kan? Bukan Islam kan? Bukan kan? Ada tak orang Yahudi yang ada di situ? Ada tak yang tinggal Yahudi? Ada tak? Ada. Ada tak orang-orang Nasrani? Ada ke tak? Ada. Orang-orang Arab pun ada. Betul tak? Badui pun ada. Semua ada. Dan apabila Rasulullah SAW buat dakwah di situ, tuan-tuan, apa yang berlaku? Semua orang happy kan? Semua happy? Tak ada. Mereka menentang, tuan-tuan. Satu perkara yang kita kena faham sebagai seorang Islam ni, tuan-tuan. Sebagai seorang Islam, apabila kita cuba untuk mengamalkan Islam dengan berlandaskan Quran dan Sunnah, pasti akan ada orang menentang. Sebab itulah sunnah dia. Kalau kita nak amalkan agama ini dengan cara yang mana kita takkan buat sesiapa pun terasa dan sebagainya, dia adalah satu perkara yang sangat mustahil. Ada 25 orang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran, kesemua mereka buat kerja dakwah, tuan-tuan, dan apabila mereka buat kerja dakwah, semua dapat tentangan tak, tuan-tuan? Semua dapat tentangan. Adakah bermaksud mereka tak pandai buat dakwah, tuan-tuan? Tak. Memang sunnah kalau mengamalkan agama, buat dakwah memang akan dapat tentangan. So apa yang perlu kita buat? Kita pun berkompromis dengan diorang, kita kompromi dalam banyak perkara supaya kita pun tak ada tentangan. Akhirnya apa yang akan tinggal? Tinggal nama saja Zamri, tapi pengamalan dia tak ada. Hari ini dia bermula dengan pemikiran, tuan-tuan. Besok dia akan end up dengan hatta kita punya pengamalan pun kita tak boleh nak buat. Hari ini banyak perkara yang kita berkompromi dengan mereka. Hatta ada yang mengatakan bila nak buat korban, tak sesuai lah kita buat korban ni sebab kita berbilang kaum ni depa ada pula orang agama dia pergi sembah pula lembu tu, hampir sembelih lembu tu depan dia semua. Dan akhirnya kita pun satu hari nanti kita pun kata raya korban ni tak sesuai dengan konteks Malaysia. Ini mereka punya ayat. Konteks Malaysia ini dia tak sesuai sebenarnya, sebab kita berkonteks berbilang kaum. Persoalannya dekat sini, tuan-tuan, boleh tak kita berkompromi dengan mereka? Okay. Pada pandangan saya, kita boleh berkompromi, tetapi kita boleh berkompromi dengan perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau mereka minta kita berkompromi dalam isu LGBT, boleh tak kita berkompromi, tuan-tuan? Boleh ke tak? Menteri Agama yang baru-baru ni, bila dia bubur sikit pasal LGBT, sikit je dia bubur pasal LGBT, tuan-tuan, untuk bawa dia orang dan buat rehabilitation, untuk nasihat bagi dia orang perbaiki dan sebagainya. Habis semua dah kecoh, balon dia kau-kau, tuan-tuan. Malangnya ada di kalangan orang Islam pun, so called Muslim liberal ini, mereka pun bersama-sama dalam balon dia. Ini yang berlaku kepada kita. Saya ada banyak lagi benda yang saya listkan, saya nak cerita, tuan-tuan.
Tapi saya nak habiskan dengan beberapa poin sikit saja, dan mungkin kita pun ada terkesan dengan perkara-perkara begini. Hari ini tuan-tuan, di dalam kehidupan kita, disebabkan pemikiran-pemikiran ini mula datang. Dahulunya ketika kita Islam tengah gemilang itu, kita meletakkan Islam, ketika Islam gemilang di dalam dunia ini tuan-tuan, kita ada meletakkan satu perkara sebagai asas kejayaan kita, iaitu apa? Bila mana kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan kejayaan kita letakkan kejayaan orang Islam ketika itu bila mana mereka dapat bentuk diri mereka supaya dapat menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang mereka rasa kejayaan hakiki. Hari ini tuan-tuan, cara kita meletakkan kejayaan di dalam pemikiran kita itu sendiri bermasalah. Sebab kita sangka kejayaan itu apa tuan-tuan? Bila mana kita ada duit yang banyak. Apa dia kejayaan? Bila mana kita pegang jawatan yang besar. Apa dia kejayaan? Bila mana kita ada material tuan-tuan. Kita meletakkan material itu sebagai tonggak kejayaan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi di zaman dahulu ketika Islam gemilang tuan-tuan, bukan ini perkara yang menjadi asas menentukan kegemilangan dan kejayaan. Tetapi mereka meletakkan barang siapa yang paling taat kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang yang paling berjaya. Disebabkan pemikiran-pemikiran beginilah tuan-tuan menyebabkan hari ini kita meletakkan hampir keseluruhan kehidupan kita untuk mengejar materialistik tadi. Anak-anak kita apabila mereka pergi belajar di universiti dan sebagainya, mereka pergi belajar untuk apa tuan-tuan? Untuk dapatkan sertifikat. Kenapa mereka nak dapatkan sertifikat? Supaya boleh dapat kerja yang bagus. Kenapa mereka nak dapatkan kerja yang bagus? Baru ada gaji tinggi. Ending result dia kat mana tuan-tuan? Ending result dia duit, materialistik, duit. Itu kita tentukan kejayaan seorang pemuda. Apa dia tuan-tuan? Bila mana dia beli rumah, bila mana dia beli kereta, baru orang kampung semua, orang taman apa semua akan cerita, oh bagus anak aku, bagus dah. Kita pun duk bangga, anak kita dah ni beli rumah apa semua. Tuan-tuan, benda tu tak ada nilai langsung besok di akhirat tuan-tuan. Takkan bantu sedikit pun. Bukan saya kata tak boleh jadi kaya. Nak jadi kaya boleh tak tuan-tuan? Ada tak sahabat-sahabat yang kaya? Ada tak nabi-nabi yang kaya? Tapi mereka tidak meletakkan itu sebagai matlamat kehidupan mereka tuan-tuan. Hari ini kita meletakkan itu sebagai tonggak kejayaan dalam kehidupan kita pada hari ini. Bukan saya kata golongan-golongan yang pergi belajar di universiti awam biasa, hatta yang pergi belajar dalam jurusan agama pun sama. Bila pergi belajar dalam jurusan agama, benda pertama yang kita fikir apa? Kalau aku belajar jurusan ni, aku pun nak dapat kerja apa? Betul ke tak? Belajar quick kan? Saya bukannya cerita benda ni tuan-tuan untuk saya nak pinpoint benda tu, tak. Saya nak kita semua berfikir, apakah kita berada di dalam pemikiran yang, are we on the right track, ataupun kita ada problem dalam pemikiran tuan-tuan. Sebab cara kita meletakkan benda itu bermasalah tuan-tuan. Kita, hatta orang yang kata melalui belajar itu boleh jadi kaya pun kena tipu tuan-tuan. Kod kalau benda tu betul pun tak apa, itu pun tipu. Kalau nak jadi kaya kena buat apa tuan-tuan? Kena buat apa? Buat bisnes baru jadi kaya. Pi belajar mana boleh jadi kaya? Jadi kuli. Saya baca satu, saya just nak kongsi sedikit. Walaupun subjek ni tak lari sedikit. Saya baca buku Robert T. Kiyosaki. Tajuk buku dia Rich Dad and Poor Dad. Buku itu memang tujuan dia nak ajar macam mana orang nak jadi kaya. Dan dia ajar tentang falsafah dan cara pemikiran orang kaya. Dalam buku tu tuan-tuan, dia kata sebenarnya orang-orang yang tak kaya ni, mereka didik anak dia pergi sekolah, belajar apa semua, dia sangka orang tu akan jadi kaya. Tapi orang yang kaya, dia tak ajar anak dia macam tu. Dia perlu belajar tak? Orang kaya dia hantar tak anak dia pergi sekolah? Dia hantar tak tuan-tuan? Dia hantar. Pergi tak universiti? Pergi.
tapi dia tak jadikan itu sebagai matlamat dia. Dia pergi sebab ilmu. Tapi dia ajar apa? Dia ajar bisnes, macam mana nak buat bisnes dan sebagainya, baru dia boleh jadi kaya. Ataupun dia develop talent. Kalau anak dia nampak bagus dalam football dan sebagainya, dia bagi dia excel dalam football dan sebagainya, dia develop talent. Kita pula buat apa tuan-tuan? Kita ajar, dalam buku tu dia kata, sebenarnya sekolah adalah tempat untuk menjadikan pelajar kuli yang terbaik di masa akan datang. Memang betul tak apa dia kata? Betul ke tak tuan-tuan? Sekolah, dia kata, bukan saya. Bukan saya kata. Tapi perlu tak kita hantar anak kita pergi sekolah? Zaman dulu tuan-tuan, bila orang pergi belajar doktor dan sebagainya, dia pergi belajar doktor untuk apa tuan-tuan? Untuk apa dia jadi doktor? Sebab dia tengok dekat kampung dia, orang sakit, mungkin mak dia sakit dulu, bapa dia sakit, nak pergi hospital punyalah jauh, kena jalan tuan-tuan berkilometer. Dia rasa kesian apa semua, aku nak jadi doktor, aku nak serve kampung aku. Dia belajar atas dasar apa tuan-tuan? Kemasyarakatan, atas dasar tanggungjawab sosial, untuk memenuhi tanggungjawab sosial tadi. Tapi hari ini kalau ada orang belajar doktor untuk apa tuan-tuan? Kalau aku belajar jadi doktor, aku boleh dapat duit. Kau meh, doktor mah gaji tinggi. Itu motivasi dia tuan-tuan. Motivasi dia apa? Duit. Kalau dulu orang pergi belajar lawyer untuk mewakili orang-orang yang teraniaya, hari ini jadi lawyer untuk duit, sebab tu kelentong sana sini. Sebab nak duit. Apabila zaman dahulu, para sahabat, tabi'in dan sebagainya, mereka semua pergi belajar ilmu agama tuan-tuan, apakah mereka belajar ilmu agama dengan sangkaan dengan ilmu agama itu mereka akan jadi kaya? Ataupun akan dapat duit? Tidak sama sekali tuan-tuan. Tapi saya nak pesan kepada orang-orang yang pergi belajar ilmu agama dan sebagainya. Orang-orang yang belajar ilmu agama ni tuan-tuan, mereka sedang mewarisi ilmu keagamaan itu, tengah berjihad tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran, barang siapa bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu mereka. Tak perlu kita nak fikir besok kalau kita belajar agama, bila kita keluar kita nak kerja apa itu. Allah tahu bagaimana nak sediakan rezeki untuk kita. Hatta jangan jadikan ilmu agama itu kita nak jadikan sebagai sumber untuk pendapatan kita. Ni ada banyak benda lain dalam dunia ni boleh buat lah. Ada ramai orang yang tak belajar pun boleh jadi kaya. Tak mati. Pernah dengar tak tuan-tuan, orang yang tak belajar mati? Pernah dengar ke? Pernah dengar? Ada orang tak belajar dia mati kebuluh? Ada? Tak ada. Pernah dengar tak orang tak belajar banyak lagi kaya daripada orang belajar? Pernah dengar ke tak? Pernah, banyak. Lim Gotong tak belajar. Inggeris pun tunggang langgang. Bila mati ada PhD, doktor tuan-tuan. Universiti bagi dia doktor sebab dia punya sumbangan kepada bisnes. Mamat tu sekolah pun tak pernah pergi. So kita kena tentukan perkara ini tuan-tuan. Kalau nak jadi doktor boleh tak? Boleh, tetapi kena tentukan sebab apa kita jadi doktor. Kalau kita nak jadi doktor for money, I'm sorry. Sebab orang-orang begini yang jadi doktor untuk money, itulah yang menyebabkan hari ini perubatan pun jadi mahal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak buat duit. Beli ubat dekat kedai 50 sen, kalau pergi beli dekat dia klinik jadi RM50 tuan-tuan. Sebab apa? Sebab duit. Kepakaran itu jadi mahal. Dulu kalau orang pergi belajar tabib-tabib itu, kalau dia nak bantu orang, hari ini dia bukan bantu itu, dia, memanglah kalau jumpa memang dia akan kata sebenarnya kita boleh tolong, kita akan buat operasi apa semua, tapi kena bayar 200,000. Itu bukan tolong, itu menjahanamkan dia punya hidup. Dan sebab orang bukan Islam tuan-tuan, kalau dia ada pemikiran begitu, itu dia punya masalah. Tak ada kena mengena dengan kita.
Tapi malangnya bila orang Islam sendiri tuan-tuan ada pemikiran begini. Problem. Sampaikan hari ini kita terlampau nakkan materialistik itu, sehingga kan dalam kehidupan kita yang mana kalau dulu orang anggap anak itu sebagai rezeki tuan-tuan. Orang nak anak ramai. Keluarga berjela anak. Hari ini anak pun depa golongan muda hari ini kalau kahwin tuan-tuan, dia pun tak mau anak banyak. Nak limit sebab apa? Kalau orang dulu dia anggap anak itu rezeki, orang zaman sekarang dia anggap anak yang ramai adalah pengacau kepada dia punya rezeki. Sebab itu anak ini pemikiran-pemikiran ada pada mereka. Kita tak sepatutnya ada begitu. Apabila lahir seorang anak bersama dengan dia, Allah dah tentukan rezeki dia tuan-tuan. Apa kita sangka kita yang bagi rezeki kat dia ke? Yang bagi rezeki itu siapa tuan-tuan? Siapa yang bagi rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam Quran, berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tapi kita sangka kita yang bagi rezeki. Dan kalau boleh kita pun tak mau anak yang banyak. We have a great problem in thinking, our Muslim community. Ini saya tak sentuh lagi pasal poligami. Saya tak sentuh lagi pasal isu kahwin muda. Hari ini berapa ramai orang tuan-tuan di kalangan orang Islam, ustaz-ustaz dan sarjana Islam sendiri menentang orang daripada kahwin muda atas nama dia kata itu adalah pedofil. Apa dia pedofil tuan-tuan? Pedofil adalah kahwin dengan pasangan yang bawah umur. Problem dia dekat sini tuan-tuan, dalam kita nak menentukan bawah umur itu apa dia. Kalau kita tanya dengan mereka akan kata bawah umur itu apa? Bawah 18 tahun adalah bawah umur. Islam bukan menentukan umur untuk menentukan orang itu dewasa atau kanak-kanak. Bagaimana Islam meletakkan siapa dewasa dan kanak-kanak? Umur kah? Umur kah tuan-tuan? Apa dia? Fizikal seseorang itu. Kalau dia dah akil balik, bermaksud dia dah dewasa. Kalau dia tak akil balik, dia adalah kanak-kanak. Kalau ada satu orang umur dia 20 tahun, kalau dia tak akil balik, kalau dia masih berkahwin, itu baru pedofil. Sebab fizikal dia masih belum bersedia untuk adakan hubungan kelamin. Betul ke tak? Tetapi dalam Islam bukan itu kaedah kita menentukan. Hari ini di kalangan orang kita pun bila tengok ada orang kahwin kalau umur 16 tahun, 70 tahun, orang kahwin muda tu. Ni datuk nenek kita dulu, moyang kita kahwin umur 13 tahun, 12 tahun, depa boleh hidup lagi bagus dan depa boleh hidup lebih aman dan damai. Tak ada bercerai-berai. Hak yang kita kata jangan kahwin muda, semua kahwin tua, bercerai juga. Malah kes cerai lagi banyak zaman sekarang daripada zaman dulu. Problem dia dekat mana tuan-tuan? Kemudian diorang kata anak-anak muda ini, tengok, setiap orang agama ini tuan-tuan, dia dah bagi solusi kepada problem manusia ini. Budak muda bila dia capai umur belasan tahun, setelah dia akil balik, dia akan ada tak keinginan kepada hubungan apa mereka panggil dalam bahasa Melayu, sexual intercourse. Tuan-tuan fahamlah saya cakap apa. Okey. Dia akan ada tak tuan-tuan keinginan itu? Akan ada tak? Ada. Apakah Islam ajar kita untuk menghapuskan nafsu? Tidak. Kita pun buat apa? Kita suruh dia tunggu. Dia pun tunggu-tunggu. Keinginan tu ada tak tuan-tuan? Dia boleh tak datang bagi tahu, "Bapak, sebenarnya saya ada keinginan macam ni." Ada? Dia boleh bagi tahu ah? Kalau kita dengan dia macam kawan, tak apalah, mungkin dia boleh bagi tahu. Tapi kalau tak ada, dia akan segan. Dia pun tak nak bagi tahu. Dan akhirnya dia bila pergi luar, dia jumpa kawan-kawan. Bila kat sekolah, bila dekat universiti, dia jumpa dan sebagainya, ada hubungan. Bila mereka dah jadi problem, mai kat kita belasah mereka. Problem start daripada mana tuan-tuan?
waktu yang dia memerlukan, kalau dia tak dapat, dia akan ada problem ke tak? Akan ada problem ke tak? Tapi kita pula bagi tahu, ni kalau hang pergi ambil ni problem. Kita kata kat dia untuk dia dapat secara halal, itu adalah problem. Kalau kita tak bagi dia dengan cara yang halal, dia cari jalan yang haram. Cuba tuan-tuan buat kawan dengan golongan orang muda ni, tanya dengan dia, dia ada tak keinginan? Dan ada juga di kalangan mereka, bila dia dah kenal, dah ada pasangan, dia dah kenal dan sebagainya, datang bagi tahu dengan kita, kita pula tanya, apa nak kahwin baru umur berapa ni, hang belajar dulu lah. Dia boleh belajar, dia boleh tunggu tuan-tuan, tapi nafsu dia tak boleh sabar. Dan kita pun bagi tahu, hang sabar. Macam mana nak kawal nafsu tuan-tuan? Puasa. Kalau macam tu dia kena puasa sepanjang tahun tuan-tuan. Sebab kita rasa, sebab mereka yang tentukan perkara ini, mereka yang tentukan kahwin muda adalah satu perkara yang tak bagus. Saya tidak nafikan ada orang bila kahwin muda ada problem tak tuan-tuan? Ada. Mereka masih tak pandai nak menguruskan rumah tangga dan sebagainya, it's okay. Tapi bagaimana zaman dulu mereka selesaikan perkara ini? Bila orang kahwin muda, mak bapak akan guide mereka tuan-tuan, akan guide sampai certain masa dan sebagainya, baru mereka akan bagi. Hari ini problem dia, bila bukan orang kahwin muda, problem dia orang kahwin muda kita tak guide mereka. Itu problem dia. Kalau ketika fizikal dia memerlukan, kita tak bagi dia untuk dapatkan dengan cara yang halal tuan-tuan, dan besok dia akan cari dengan jalan yang haram. Dan masa tu kita pun menggelupur. Kenapa saya sentuh tentang perkara ini tuan-tuan? Sebab ini juga menjadi satu isu. Kerana di kalangan golongan-golongan mereka ini, mereka selalu akan ceritakan tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah yang kahwin umur 9 tahun. Saya tahu ada di kalangan sarjana agamawan dan sebagainya, mereka masih ada debate tentang umur Aisyah itu, berapa umur ketika dia kahwin dan sebagainya. Saya bukan nak pergi ke arah perdebatan itu, tetapi apa yang saya nak maksudkan dekat sini, kalau Nabi kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun pun, kalau Aisyah dah akil balik, no problem lah. Sebab dia dah dewasa. Apa dia dewasa tuan-tuan? Bila dah akil balik. Fizikal, bila akil balik, fizikal itu sendiri memberi indikasi dia, badan dia telah pun bersedia untuk hubungan apa? Tiba-tiba datang pula satu orang, dia kata sebenarnya umur yang menentukan perkara itu. Come on. So bila Nabi kahwin dengan Aisyah, adakah Nabi kahwin dengan kanak-kanak tuan-tuan? Nabi kahwin dengan kanak-kanak ke? Sebab tu saya kata, kita tak pernah meletakkan umur itu untuk menetapkan seseorang itu sebagai kanak-kanak ataupun dewasa. Kita meletakkan apa tuan-tuan? Keadaan fizikal dia, sama ada dia kanak-kanak atau dewasa. Betul ke tak? Dan kemudian bila depa pula, kita pula bersetuju dengan depa, sebenarnya kena kahwin umur muda ni tak bagus, kahwin pedofil dan sebagainya, kita bersetuju dengan dia. Tak, bila datang kepada isu Nabi Muhammad, oh kita pun berkompromis dengan dia orang. Oh tak, sebenarnya umur kita tak tahu, umur nanti kita ada ni apa. Problem dia dekat mana tuan-tuan? Problem di dalam kita menentukan apa yang menentukan seseorang itu dewasa atau kanak-kanak. Ada banyak lagi benda, insya-Allah. Saya harap perkara yang saya kongsikan dengan tuan-tuan setakat ini dapat sedikit membuka pemikiran dan juga dapat menjadikan kita seorang muslim yang jauh lebih berjaga-jaga dalam menentukan pemikiran kita pada hari ini. Tuan-tuan, kalau dulu kita mungkin takut anak-anak kita akan terikut dengan orang agama itu, akan terikut dengan orang agama ini, akan terikut itu sesat, ajaran sesat yang itu, akan terikut dengan ajaran sesat yang ni. Tuan-tuan, hari ini benda yang perlu kita lebih risaukan apabila anak-anak kita balik, depa dengan nama yang Islam, depa dengan pemakaian yang Islam,
depa dengan apa, semuanya memang nampak Islam dan sebagainya, tetapi dekat sini bukan lagi Islam. Ancaman pemikiran itu adalah satu ancaman yang sangat besar yang perlu kita fikirkan bersama. Dan di antara perkara yang kita boleh selesaikan, cara untuk kita selesaikan ini tuan-tuan, kita kena sentiasa ada muzakarah di dalam rumah kita. Kita kena sentiasa sembang dengan anak kita. Kalau ada benda yang agama kata betul tuan-tuan, tak pedulilah siapa kata betul ke salah pun, kita kena bagi dia faham itu adalah yang betul dan mana yang salah itu tetap salah. InsyaAllah wahiru da'wana assalamualaikum. Lagi satu saya nak ingatkan satu je. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Yunus ayat 108 tuan-tuan. Yang mana Allah SWT firman, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran, yakni Al-Quran, dari Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk dan beriman kepadanya, maka hidayah itu berguna untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Quran ni tuan-tuan akan menentukan kehidupan kita. Dalam setiap apa perkara yang kita tentukan dan sebagainya, kita perlu menjadikan Quran itu sebagai landasan yang akan menentukan perjalanan dan juga pemikiran kita itu sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan, ada benda yang kita tak suka, ada benda yang kita suka tapi dia tak baik untuk kita. Ada benda yang kita benci tetapi dia mungkin lebih baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Baqarah ayat 216. Boleh jadi apa yang kamu benci itu jauh lebih baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu dia lebih buruk untuk diri kamu. Sedangkan, dan kemudian Allah juga firman dalam ayat yang sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. So dalam apa juga isu yang kita hadapi dan sebagainya, kita perlu kembali semula kepada Quran dan Sunnah. Sebab itulah penentuan dalam kita nak menjalankan kehidupan kita. Wahiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.